أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا من لساننا يفقه قولنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, dekat skrin ni untuk dhamir muttasil Kita ulang balik, refresh balik macam mana jadi dhamir muttasil Kalau tengok dekat sini, Muhammad's book. Muhammad punya buku. Muhammad punya buku. So, Muhammad's book dalam bahasa Arab kita ambil buku tu dulu. Okey. Lepas tu dia jadi mudhaf. Kitabu, dia tak boleh kitabun, dia tak boleh alkitab. So ambil buku tu dulu, kitabu Muhammadin. So combination ni dia panggil idhafah. Idhafah, okay, first word dia mudhaf, kitab, benda yang nak disandarkan pada Muhammad tu. So dia panggil mudhaf. So Muhammad ni jadi mudhaf ilaih. So mudhaf ilaih ni always majrur. Okey, bila kita ganti nama, gantikan Muhammad ni dengan ganti nama, jadi buku dia, his book. Kalau bahasa Melayu, buku dia lah. Buku dia. Jadi dia tu, huwa, lelaki, seorang, huwa. Jadi huwa ni kita gantikan kepada Muhammad. Jadi kena pakai dhamir muttasil. Dhamir muttasil untuk huwa, hu. Jadi kitabuhu. Jadi combination ni sama juga, mudhaf wa mudhaf ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih. So mudhaf ilaih dalam bentuk idhafah. So dia hu ni walaupun baris dhammah dia majrur. Dia dalam bentuk majrur. Okay, so explanation semua ada kat sini. Okay, jadi kita boleh ganti nama yang 14 tu kepada mana-mana barang yang kita nak attach. Kita nak attach pada dia. So contoh sini untuk anta, jadi kita buka your book. So sebab kita dah tahu kesemua 14 dhamir tu, kita just run down lah daripada kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Hum mereka. Kitabuhum. Lepas tu untuk ghaib, third person. Ghaib, third person. Muannas, feminin. Kita gantikan dengan daripada hiya, huma, hum. Jadi kitabuha. Kitabuhuma, kitabuhunna. Yang ni kena selalu latih lah. Macam he, she, it dalam bahasa English tu. Nanti kita boleh automatically kita fikir muannas dia, feminin dia. Hiya, huma, hunna. Jadi dia punya attached pronoun. Kalau English dia pakai her. Jadi kalau Arab dia pakai ha. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. So bila sebut hunna ni, dia exclusively untuk muannas je lah, untuk feminin. Kalau untuk general, ada lelaki, ada perempuan, kita kena guna home. Kita guna home. Jadi kita home tu, walaupun dia punya description sebagai untuk masculine, tapi mostly guna untuk general, lelaki dan perempuan. Tapi bila pakai hunna, hun ada dengung sikit tu. Hunna, jadi dia eksklusif untuk perempuan. Lepas that, one is ghaib, third person. Second person, anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Jadi, ka, kuma, ku. Yang ni mudah lah.
Kita kumakum. Kita buka, kita bukuma, kita bukum. Lepas tu pergi mu'anas balik. Anti, antuma, antunna. Kita buki, kita kuma, Ah, kita bukuma, ah, kita bukunna. kita bukunna. Kita bukunna. Okey, lepas tu dah habis second person. Second person ni Arab panggil mukhatab, orang yang di address. Ana dengan nahnu. Okey, bila masuk ana, dia lain sikit lah. Untuk diri kita sendiri. Tabi, Kita bi. Kita bi. kita buna. Kita bi. Lepas tu kita buna. Okey. Jadi ambillah mana-mana barang pun. Kalau dalam kita untuk praktikalnya, rob lah. Rob. Rob. Tuhan ataupun English kata Lord, my Lord. Jadi Robbi, my Lord ataupun my God. Okay. Tuhanku, okey, Robbi. Tak nampak sangat dia punya majurut case tu, dia tak nampak sebab ada ya, jadi dia Robbi. Tapi kalau masuk nahnu, kita tahu Robbuna. Robbuna. Beza dengan Robbana, Robbana adalah panggilan. Bila kita seru dengan Robbana. Okay, sebab dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, kalau ada kata seruan sebelum tu, biasanya dalam bahasa Arab ya lah, ya Allah. Okey, ya Muhammad, tak boleh ada tanwin, ya Muhammadu. Kalau Abdullah, ni mudhaf ilaih. Abdullah, nama Abdullah ni dia mudhaf ilaih. Jadi nak panggil dia kena kata ya Abdullah. Kalau dia ya ni boleh drop. Jadi biasanya dalam doa kita dropkan ya ni, kita sebut Rabbana tu. Rabbana. Tapi kalau untuk Robbi macam tak ada beza lah. Tapi bila kita sebut Robbi, Tuhanku, tapi kita nak sebut ya Robbi pun boleh. Kita nak terus sebut Robbi pun boleh. Jadi macam duduk antara dua sujud tu, Rabbighfirli, Robbi, Ighfirli, ampunilah bagiku. Bagiku. Jadi lam yang ni, dalam konteks ni, lam ni maksud for me ataupun Melayu kata bagiku lah. For me. So translation dia tak boleh ada, tak payah pakai for lah. Jadi ampunilah aku. Ampunilah bagiku. Kalau kitab translation daripada buku-buku lama, dia kata ampunilah bagiku. Dia masih translate lam tu sebagai bagi, bagiku. Okey, kita tak boleh guna li ni sebagai belongs to me lah, kan. Jadi tapi konsep belongs to me tu ada dalam tu lah. Jadi Rabbi ighfirli, sebab ada hamzatul wasal tu, kita tak sebut dia. Jadi Rabbi ighfirli. Lepas tu sambung dengan wa lah, warhamni. Bila ada dia jadi nun tu tambahan, warhamni. Nun tu nanti bila kita masuk fi'il, kita akan kenal lah kenapa ada nun dekat situ. Okay, warhamni, wajburni, warfa'ni daripada rafa'a. Kita selalu sebut marfu', dia punya root word dia ada kat situ, rafa'a. Okay, warfa'ni, warzuqni, razaqa, dia yang memberi rezeki, razaqa, warzuqni, sebenarnya kurniakanlah. Sebab kalau bahasa Melayu, part ni permintaan dia akan tambah lah. Jadi warzuqni, kurniakanlah rezeki ataupun rezekikanlah bagiku. Warzuqni, wahdini ni hidayah. Kalau dalam Al-Fatihah dia kata ihdi. Dia punya root word sama, makna dia pun sama. Okey, lagi kalau dalam bila kita kata wahdini, maknanya kita minta diberi petunjuk. Wahdini sebab ada wa.
Kalau tak ada wa, kita sebut ihdi, ihdini. Dalam duduk antara sujud untuk diri kita je, kita kata ihdini. Jadi ada wa kat situ jadi wahdini. Berikanlah aku petunjuk. Okey. Wahdini wa'fu anni fu'an wa'fu anni ni afiyah, afiyah. Afiyah ni kalau translation Melayunya macam combine dengan sihat, sihat wal afiyah. Maknanya afiyah ni benda-benda yang memberi kebaikan lah. Afiyah. Sihat wal afiyat. Kalau dulu kita tak tahu, tak kenal lagi bahasa Arab, kita sebut sihat wal afiyat. Dia daripada Arab, afiyah. Wa'fu anni. Lepas tu tambahan, yang akhir sekali dia ada 8. Jadi wa'fu anni. Lepas tu ni wahdini wa'afini, afiyah tu. Dia afiyah dekat situ, afiyah. Wa'fu anni, afun, maafkanlah aku. Wa'fu anni. Afiyah tu datang daripada perkataan yang kita selalu dengar, kita ambil daripada situ, jadi dimelayukan jadi afiyah, sihat wal afiat. Sihat wal afiat. Okey, yang tu dalam duduk antara sujud. So boleh faham lah. Yang ni fi'al amar. Dalam Al-Fatihah pun ihdi sebab dia tak ada wa kat depan tu. Kalau dalam duduk antara sujud, wahdini. Dalam Al-Fatihah kita tak minta untuk kita seorang aja. Kita minta untuk nahnu, kami. Kita minta untuk nahnu, kami. Jadi kita ganti nama ihdi jadi ihdina. Tunjukkanlah kami, tunjukkanlah kami. Inilah doa. Sebelum doa ada puji-pujian dulu. Lepas tu pengakuan kita. Kita start daripada alhamdulillah. Alhamdulillah ni full word perkataan yang lengkap. Alhamdu dia marfu'. Boleh bayangkan kan, sebab kita selalu baca. Alhamdulillah ni dia marfu'. Li, kita dah belajar li, maknanya for, dalam konteks ni meaning for, ataupun belongs to all the praise belongs to Allah. Alhamdulillahi. Lepas tu alhamdulillahi Rabbul alamin. Ini mudhaf ilaih. Rabbul alamin mudhaf ilaih. Nanti kita buka Al-Fatihah. Rabbul alamin mudhaf ilaih. Boleh ke Bu? Okey, suara sikit. Okey, still follow. Okey, Rabbul alamin. Okey, alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, kenapa dia jadi Rabbil alamin? Dia jadi Rabbil alamin sebab apa lagi Bu? Boleh teka? Okey, tak apa. Kita belajar badal dulu. Badal ni meaning substitute. Kalau translate ke Melayu, gantilah, gantian. Ganti. Tak rasa tak berapa kena sangat ganti. Tapi itulah, di English translate sebagai substitute. Apa nama ni? Ni boleh nampak kan? Okey. So alhamdulillah rabbil alamin. So Rabbul alamin mudhaf ilaih. Okey. Dia jadi Rabbi sebab dia follow apa yang digantikan, dibadalkan dia. Okey, so lillahi ni baris dia majrur. Lafazul jalalah dia majrur. So disebab dia sambung kepada boleh ni ganti pada benda yang sama. So Rabbul alamin pun Allah juga. Dia jadi badal.
Badal Rabbil Alamin. Ataupun okey, setengah tafsir dia kata yang ini adjektif, maknanya Allah Rabbul Alamin juga. Jadi dia kena follow. Dia nak jadikan extend kepada Allah. Allah ni Rabbil Alamin, Rabbul Alamin, so dia follow. Rabbil Alamin. Mudhaf ilaih. Rabb, kita tahu makna dia. Okey. So Al-Alamin ni jamak kepada alam. Kalau satu je alam, dia kata alamun, alamun. Tu jamak jadi alamun. Lepas tu sebab dia mudhaf ilaih, dia kena majrur. Jadi al-alamin. Dia mudhaf. So dia majrur dengan ya. Jadi alamun, alam, satu alam, banyak alam, alamun. Bila dia majrur jadi alamin. So dia al-alamin, dia datang dengan alif lam. So Rabbil Alamin, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kena majrur. Lepas tu Ar-Rahman Ar-Rahim, okey. Kita boleh kata dia adjektif kepada Allah juga, ataupun still refer to the same thing. Ar-Rahman pun Allah juga, Ar-Rahim pun juga Allah juga. Jadi semua ni majrur. Yang follow lepas tu semua majrur. Refer balik pada Allah, dia majrur. So Malik ni kita translate sebagai pemilik lah. Pemilik. Malik ataupun penguasa. Malik. Kalau kita sebut tu alif kecil tu, alif mat. Malik, apa nama raja lah. Malik. Malik. Kalau sebut Malik pemilik. Jadi sini Malik, ini pemerintah yang menguasai. Kalau bahasa Malaysia punya translation, yang ini dia mudhaf kepada Yaumiddin. So Yaumiddin dulu. Ad-din, translation bahasa Melayu hari pembalasan. Yaumiddin. Itu Yaumuddin. Okay. Sebab dia mudhaf jadi Yaumiddin. Ad-din ni kalau tengok dalam ya ayyuhal kafirun, lakum dinukum waliyadin, sama je, sama maksud dia. Yang tu dia translate sebagai agamaku, Yaumiddini. So ini Yaumiddin sebagai dia translate dalam Al-Fatihah sebagai hari pembalasan. So Malik penguasa ataupun raja atau pemerintah atau yang menguasai. Malik dia mudhaf, Maliku. Dia jadi Maliki sebab dia balik kepada Allah tadi. So Malik ni pun Allah juga, Malik Yaumiddin. Hari pembalasan. Jadi pemerintah hari pembalasan. Kalau kita ambil phrase ini saja, Maliku Yaumiddin. Kalau kita ambil Yaumuddin, jadi Yaum dengan Ad-Din ni saja jadi Yaumuddin. So Yaum maksud dia hari-hari lah. Yaumuddin. Jadi dia jadi mudhaf ilaih sebab ada Malik sebagai mudhaf. Jadi Maliku Yaumiddin. So dia jadi Maliki sebab dia badal kepada Lafazul Jalalah awal-awal tadi. So dia balik refer kepada Allah, Maliki Yaumiddin. So ayat 1, 2, 3 ayat Al-Fatihah, kalau dalam konteks ni dia start daripada Bismillah. So 1, 2, 3 ni yang ni refer pada Allah saja.
So kita iktiraf apa nama Allah macam ni dalam Al-Fatihah. Alhamdu, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin. Okey. Tuhan sekalian alam. Alam ni jamak. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini Asma'ul Husna bagi Allah. Maknanya attributes kepada Allah. So dalam konteks grammar, dia badal kepada Allah. Allah lillahi, tadi dia baris bawah. So Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Dia baris bawah. Sambung lagi dengan Malik. Malik, Malik, Malikun. Jadi Maliki. Okay, Maliki. Sebab dia pun badal. Jadi dia kena sama baris. Maliki Yaumiddin. Okay, pemerintah hari pembalasan. Translation Melayu. Okay, then masuk part ni. Iyaka. Yaumi tu. Dasar dia ayam kan apa? Tak. Yaumun, hari. Satu hari. Kalau yaumun dia singular. Singular hari. Satu hari lah. Kalau ayamun mana dia jamak. Ayamun banyak hari. Ayamun jamak. Nanti kita masuk jamak kita akan jumpa. Okey, ini singular. Yaum. Okey. Yaumun hari maknanya the day. A day lah. Yaumun a day. Al-yaum the day. Tapi kalau dia dalam konteks masa roful zaman dia yauma, al-yauma. Yauma. Kalau nak kata today maknanya dalam konteks hari ini, maknanya kita refer ke day tu as today, maknanya this masanya hari ini. Yang tu dia pakai baris fathah. Al-yauma. Al-yauma. Kalau yaumun maknanya translation dia a day. Any day lah. A day. Dapat Ini yaumi sebab dia mudhaf ilaih dia kena baris bawah. Asalnya yaumuddin. Asalnya yaumuddin. Tapi pasal dia mudhaf ada alif lam depan jadi yaumiddin kan? Bukan. Dia sendiri kalau kita ambil perkataan yaum saja jadi yaumun. Okay. Jadi yaumun. Okay, step by step. Sekejap buka kamera ni. Yaumun maksudnya a day. Sebab dia nakirah dia nakirah kita letak Dia jadi nakirah lah. Jadi kita pedit okey. Sekejap buka apa ni. Tulis. Okay. Okey, tulis ni Okey. Ini default dia. Yaumun. Translation dia a day. Dapat? Dia singular indefinite. Ini singular. Tadi sebut jamak dia punya plural form dia. Plural ayyamun. Ayyamun. Maksud yang ni days lah. Days. Okey. Ini dalam konteks nama. Ini jadi isim lah. Ini isim lah, nouns. Ini isim lah. Isim ataupun noun. Ini noun lah. Ini bentuk noun dia. Okey. Bentuk noun dia. Kalau kita tahu alif lam, al-yaum, okey, jadi the day lah. Al-yaum.
Al-yaum. Actually, al-yaumu kan. Al-yaumu. Al-yaumu. Default dia memang default marfu' lah dengan baris dhammah. Okey. Ini pun sama juga. Tahu alif lam kat sini. Okay, ni. Jadi al-ayyamu. Al-ayyamu, sorry. Al-ayyamu. Al-ayyamu. Okay. Al-ayyamu. Okay. This dengan the day. Beza dia. Okey, bila yang tadi tu okey. Ulang balik. Okey. So, yaumun kita nak kata hari ad-din. Okey, sekarang ni dia jadi okey. Bila dia mudhaf, okey, dia mudhaf dalam idhofah ni, dia kena tak boleh berada tanwin lah. Jadi yaumuddin. Yaumuddin. Datang Malik. Okey, datang Malik. Datang Malik. Datang Malik. Dia baris default dia baris dhammah. Dia jadi mudhaf ilaih. So yang ni mudhaf ilaih. So mudhaf ilaih kena baris bawah. Okey. Mudhaf ilaih kena baris bawah. Jadi ini rangkaian idhofah 3 huruf. Macam babu masjid, babu masjidi. Okey. So jadikan dia tambah lagi satu perkataan babu masjidi nabi. Baris bawah ni pasal dia maliki baris bawah, dia ni mudhaf ilaih kan. Bukan step by step. Okey. Kalau yang ini dia tak ada sangkut dengan apa-apa sebelum dia. Tak ada sangkut dengan apa-apa maksudnya. True translation dia Malik lah. Malik, pemerintah atau penguasa, hari pembalasan. Okey, then yang ini then dia jadi badal kepada lillahi. So Allahu datang lam jadi lillahi. Sebab yang ini dia sambung kepada, dia substitute badal kepada lillahi, mana yang tu majrur, dia pun kena ikut majrur. Dia punya rule kena ikut majrur. So bila kita jumpa perkataan maliki yaumiddin, maknanya sebelum ni dia adalah penyambung kepada mana-mana ayat yang sebelum dia. Jadi maliki yaumiddin sebagai badal sebagai badal. Badal kita go through rasanya sekejap saja kan. So dia badal, jadi dia ambil baris bawah. Okay. Kalau dia sendiri dia badal kepada Allah lah. Badal kepada Allah tadi. Badal kepada lafazul jalalah lillah tadi. Alhamdulillahi. Okay. Lepas tu Rabbul Alamin dia badal kepada lafazul jalalah juga. Jadi dia jadi ambil baris bawah juga. Okey, kalau kita sebut Allahu ini huwallahu. Jadi huwallahu rabbul alamin. Dapat? Kalau kita start dengan ayat ni, huwallah, huwa Allahu. Jadi huwallahu rabbul alamin. Kita nak sambung lagi Ar-Rahmanur Rahim. Nak sambung lagi Maliki yaumiddin, Maliku yaumiddin. Itu bila kita start dengan huwallahu. Jadi sebab dia lillahi, yang lain pun yang nak jadi badal kepada perkataan lafazul jalalah ni semua kena follow dia punya harakat. Yang ni refer balik pada badal. Ada badal dan adjektif pun
sama. Dia kena follow. Adjektif kita dah ulang banyak kali. Dia kena follow all the four ni lah. Kalau yang all the four ni termasuk baris lah. Termasuk baris. So yang ni Maliki Yaumiddin sebab dia badal kepada lafazul jalalah. Yang mana lafazul jalalah tadi dalam bentuk lillahi. Dalam bentuk jar wa majrur. Lillahi. So yang ni akan follow. Kalau kita just tulis ini saja, kita sebut dia Maliku Yaumiddin. Yaumiddin juga. Sebab yang ni mudhaf. Ini mudhaf ilaih kepada Malik. Okey. Maliku Yaumiddin. Kalau yang Malik tak ada, ini balik pada default lah. Yaumuddin. Okey. Kalau yang ni tak ada, yang ni kena balik kepada ad-din. Ad-din. Yaumiddin ya. Ad-dinu. Ad-dinu. Okey, dapat yang tu Ni dalam perbincangan ni perbincangan bentuk grammar lah Boleh ya? Okey. So ad-din. So ad-dinu. Okey, kita pergi ke yang ni sebab kita dah belajar dia belajar macam ni, dia faham sikit Saran. Okey. Yalah sebelum dia nak explain kenapa dia begitu bawa ke depan. Okey. Continue. Kita boleh bincang ni sebab kita dah sampai masa dia lah. Sebab kita dah belajar dhamir muttasil. Muttasil tu. Kalau tidak, okey. Mudhaf ilaih kita dah sentuh dah. Jadi so kita boleh faham lah kan. Mudhaf ilaih. Ini baris bawah sebab dia mudhaf ilaih. Kan asalnya Yaumuddin dia jadi Yaumiddin sebab datang mudhaf sebelum dia lagi, jadi Maliku Yaumiddin. Maliki ni dia baris bawah sebab dia badal kepada lafazul jalalah sebelum ni, jadi dia Maliki Yaumiddin. Jadi ayat ni bersambung lah. Kalau orang tiba-tiba sebut Maliki Yaumiddin, kita fikirlah kenapa dia jadi Maliki. Kalau dia nak mula ayat, dia mesti dalam bentuk marfu'. Default, balik kepada default. Maliki Yaumiddin, maknanya ada ayat sebelum ni lah lagi. Katalah kita tak tahu apa-apa pasal surah ni. Tiba-tiba orang sebut Maliki Yaumiddin, kita akan terfikirlah, kenapa jadi Maliki? Sebab dia dia refer kepada apa? Maknanya sebelum ni mesti ada ayat lain. Jadi sebelum ni mesti ada ayat lain yang menjadikan Maliku jadi Maliki. Dapat Okey. So ini badal kepada lafazul jalalah lillahi. So dia pun turut jadi Maliki. Dia ambil baris bawah juga. So yang Yaumiddin ni kita fahamlah sebab dia mudhaf ilaih. Ad-din ni dia mudhaf ilaih. So ad-dini. Daripada ad-dinu. Okey. Sebab kita dah belajar dhamir muttasil, kita jumpa ka ni. Okey. Ka ni second person Second person untuk anta. Jadi kalau ada orang kita nak cakap anta ataupun you ataupun kamu, mesti orang tu ada depan dengan kita kan? Kan, kalau tak ada dengan depan dengan kita, dia bukan mukhatab, kita macam cakap seorang-seorang kan. So yang ini yang ada strong point of solat ni, bila kita baca macam ni, jadi kita address directly dengan Allah. Kita kata iyyaka. Iyyaka. Kalau broken, iya anta lah. Tapi anta dia majrur, dia tak boleh, dia marfu'. So dia ada dhamir muttasil untuk gantikan anta tu jadi majrur, jadi ka. Ka kumakum.
So anta jadi iyaka. Iyaka. Kalau translation pun daripada terjemahan pun boleh faham. Kita kata hanya engkau. Kan? Bila kita sebut hanya engkau, maknanya kita address directly lah. Only you. Kita address directly lah. So bila faham bahasa Arab ni lagi strong lah. Sebab kita sebut iyaka. Iyaka. So kalau nak extend kepada 14 domain yang lain tu semua sekali iyahu, iyahuma, iyahum. Kan? Nak exercise kita punya pemahaman domain muttasil ni. Sebut iyahu, iyahuma, iyahum. Lepas tu untuk muannas iyaha, iyahuma, iyahunna. Anta, antuma, antum, iyaka, iyakuma, iyakum. Anti, antuma, antunna, iyaki, iyakuma, iyakunna. Okey. Untuk untuk ana banyak iyai. Iyai. Tambah ya. Tambah ya mutakallim. Ni dalam Al-Quran ada. Surah apa Iyai. Iyai dia jadi mad lin sebab dia kita sukunkan. Iyai. Iyai. Iya. Iyai. Sebab kita wakafkan kat situ. Okey, lepas tu iyana. So alif ni ada alif mad iya dia 2 harakat panjang dia. Iya 2 harakat. Iyaka. Okey, na'budu ini fi'il. Fi'il yang nun ni tanda untuk nahnu lah. Nanti kita masuk fi'il ni kita akan lebih faham lagi. So yang kita dah belajar dhamir muttasil untuk anta, ka, iyyaka, wa iyyaka, wa iyyaka samalah ada punya maksud dan bentuk dan samalah. Iyyaka sini, iyyaka na'budu, kami memperhambakan diri. Na'budu. Dia jadi daripada kita biasa dengan perkataan Abdullah, maksudnya hamba. Jadi Abdullah, hamba. Ini ain badal ada dekat situ kan. Tambah nun je untuk jadikan kami. Jadi na'budu. Na'budu. Yang ni fi'il. Nanti bila kita masuk bab fi'il nanti. Fi'il ni pula fi'il mudhari'. Bila kita sampai bab fi'il mudhari' ni jauh lagi sebenarnya untuk kita sampai. So, na'budu yang mudhari' ni maknanya dia present, future, present tense lah. So, na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, kalau kita kata na'buduka, nanti kita bincang part tu bila kita masuk dalam bab fi'il nanti. Iyyaka na'budu. Okey. Jadi kalau start dengan na'buduka, sama je makna je. Kami menghambakan diri kepada engkau. Jadi dalam Al-Fatihah ni tukar sikit. Jadi iyyaka bagi dia jadi jumlah ismiyah. Jadi sebab jumlah ismiyah, kataan yang mula-mula ni mubtada' ni is the subject. Jadi subjek dalam ayat ni adalah Allah lah. Iyyaka. Jadi subjek dia anta, ka, jadi Allah lah. Jadi kita address Allah, iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'in. Kami memohon pertolongan, nasta'in. Nanti yang ni lambat lagi nak sampai this form. Ni form mudhari' juga. Dia ada jenis form dia, lambat lagi lah. Tapi for now kita boleh faham lah. Nasta'in. Nasta'in. Okey, ni fi'il lagi. Okey, ihdina. Okey, na kita tahu dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Ihdina. Tapi yang ni sebagai objek lah. Sebab yang ni ihdina. Ihdi ni. Ihdi.
dia translation dia guide us. Saya kata us, bukan we. Okay. Guide. Okay. Ya, sebab na ni. Sebab na ni, kalau English pun dia, kalau dia as a, not as a subject, dia tak kata, kalau as a subject dia kata we. Kan? We are going. Okay. We are going to mana-mana. Okay. We are here. Tapi kalau nak kata bersama kami, jadi with us lah, dia tak pakai lagi we. Sama juga dengan Arab, dia pakai muttasil. Dia pakai muttasil. Macam kita kata Rabbuna, Rabbu untuk nak Rabbi untuk saya, Tuhanku. Rabbuna, Tuhan kami. Bahasa Melayu ada dua konteks. Kita dan kami. Kita dan kami. Kita dan kami lah. So kalau kita addressing sama-sama within the group, jadi kita guna kita lah, kita. Tapi bila kita address orang lain, kita kata kami di sini. Kan? Kalau kita sama-sama kita pakai kita. Kita kat mana ni? Macam tu kan. Kita tak kata kami kat mana ni kan. Tapi bila kita kepada dalam grup kita lah. Jadi kalau kepada orang lain, jadi bila kita call orang lain, kita nak tanya, kita tak cakap kita kat mana ni kan, sebab tak include dia. Kalau tak include orang yang kita address tu, kita kata kami lah. Kan? Kami datang, kami nak datang, maknanya tak include dia. Tapi kalau kita sama-sama kita ni, kita kata kita datang, kita pergi. Okay. So kita call dia, kita kata kami nak datang. Macam itulah. So ini. Tapi kalau dalam bahasa Arab dia ada nahnu je. Bahasa Inggeris pun ada we je. Kan? Kita je ada dua, spesifik sikit. Dalam konteks apa sama-sama kita ataupun sama ada orang yang kita cakap tu among us ataupun outside of us. Jadi kita dengan kami. So dalam konteks Isdina ni. Dalam konteks Isdina ni, kami, maksudnya kami, maknanya yang kita address ni Allah. Kita address kepada Allah. Jadi kita kata kami lah. Kami sebab kita address orang lain. Kita address Allah. Kalau macam kita nak kata kita, sekarang ni kita pakai kita lah. Sebab between us, among us, kita pakai kita. Tapi kalau kita nak cakap orang yang not include this ni, kita kata kami lah. Joinlah kami kan. Joinlah kami. Kita tak kata joinlah kita di sini. Kita kata joinlah kami di sini. Macam tu. Itu ialah beza kita dengan kami. Okay, tapi kalau bahasa Inggeris dia ada we sahajalah. Dan nahnu. So depend pada konteks, kita guna kita ataupun kami. Biasanya untuk doa kita guna kami je lah. Sebab yang kita address ni Allah. Okay, so kami. Ihdina beri petunjuk kepada kami ataupun tunjukilah kami. Ada terjemahan macam tu, tunjukilah kami. Sebab dia ihdi ni fi'il amar. So na ni dhamir muttasil lah. Tapi yang ni na dhamir muttasil bukan dalam bentuk possession. Dia bentuk objek. Yang tu kita akan sampai nanti bila masuk dalam fi'il. Okay, as-siratal mustaqim. Okay, asalnya as-siratu. Okay, sebab dia jadi objek, sebab ada verb dekat sini. Ada verb fi'il dekat sini. So dia jadi objek, dia baris fathah, dia mansub. Jadi siratul mustaqim. Dia mudhaf ilaih. Dia mudhaf ilaih. Okey, macam mana yang dikatakan siratul mustaqim ni? Yang bawah ni dia explain. Sirat ni macam mana?
Okey, siratal mustaqim ni macam mana? So yang ini badal lah. Siratal lazi, kita dah belajar al-lazina, al-lazi, yang tu untuk singular, al-lazina untuk jamak. Al-lazina untuk jamak. Sebab al-lazina ni dia refer kepada those whom an'amta alaihim. So yang ni verb. So yang ni verb. Ini dia baris fathah juga sebab dia badal kepada yang atas ni. Sirata ni diulang balik. So dia badal. Siratal ladzina an'amta. Okey, ini fi'il. Nanti kita sampai kat sini kita ulang balik, mendatang balik ke ayat ni. Okay, alaihim kita dah jumpa fujar ala. Jadi ala yang mana? Idina tu ke idina siratal mustaqim. Sirata idina sirata. Okey, dia jadi baris fathah. Dia mudhaf ilaih. Bukan. Sorry. As-sirata ini dia punya noun. Okey, objek kata dasar dia siratun. Siratun. Ini jamak Ini jamak. Okey, yang ni al-mustaqim ni dia adjektif. Sorry tadi. Mudhaf, bukan mudhaf ilaih, dia adjektif. Sebab tengok sama ada nak. Dia nak adjektif. Nak ataupun sifat. Kata sifat. Sifat dia straight lah. So al-mustaqim ni lurus. Al-mustaqim is sifat kepada sirat. Okay. And then bila kita minta ihdinas siratal mustaqim ni, as-sirat ni kita extend lagi dia punya makna. Maknanya yang tadi tu kenapa dia siratal? Siratal sebab dia objek. Dia mansub sebab dia objek kepada verb ihdina tu. Okay, ihdi kita minta, jadi dia objek. Dia objek kepada verb. Verb dia ihdi. Dalam bentuk amar. Tunjukkanlah. Okey. Kami tunjukkanlah kami. Okey. Tunjukkanlah apa? So objek dia adalah as-sirat. As-sirat, jadi dia objek as-sirata. Lepas tu ada adjektif untuk sirat ni. Sirat tu macam mana? Sirat tu al-mustaqim. Al-mustaqim. Kalau banyak terjemahan dia pakai jalan lurus je lah. Jalan yang macam mana? Jalan yang lurus. Al-mustaqim, banyakkan translation dia pakai lurus. Keyword English pun pakai straight, fast. So al-sirat ni fast. Sirat. So ayat yang seterusnya dia badal kepada al-sirat. So sirata. Okey, di sini tak ada alif lam as-sirata sebab dia apa? Dia mudhaf. Dia mudhaf kepada al-lazina. So al-lazina ni mudhaf ilaih, dia tak boleh baris bawah lah. Sebab dia memang tak berubah dia punya bentuk. Al-lazina, dia adalah mudhaf. So mudhaf ilaih. So yang ni dia tak ada alif lam. Sebelum ni ada alif lam, as-sirata. Sebab dia objek, lepas tu dia apa nama, makrifah diketahuilah jalan tu macam mana. Lepas tu dia ada adjektif al-mustaqim, and then dia ulang balik sebagai mudhaf. Mudhaf. So dia dalam bentuk nakirah, tak ada tanwin. Siratal ladzina. Al-ladzina, ini yang kita translate sebagai orang-orang yang. Those. Sebab dulu kita belajar al-ladzi. Apa nama al-ladzi dulu kalau ingat. Bila kita kata who. Those, who. Mana.
yang dulu kita jumpa dalam exercise tu, at-talibu, at-talib, pelajar yang dah keluar tu. Allazi kharaja al-an. Ada ingat kan dulu kan? Okey. Kalau nak faham balik allazi, buka balik kat situ. Allazi. So, allazina ni untuk jamak. Sebab dia refer kepada ni. An'amta, yang engkau telah beri ke atas mereka. Sebab tu dia jamak. Alaihim. Sebab ada perkataan alaihim. Alaihim, him ni untuk mereka. So, kena guna allazina. Kalau nak refer pada seorang aja, dia akan pakai allazi. Macam Allahul ladzi la ilaha illa, kan? Allahul ladzi. Itu sebab itu untuk singular. Ini untuk jamak sebab mereka, alaihim. So ala kita dah belajar dah fujar. Jadi lepas tu kita belajar domain muttasil. So alaihu, tak boleh pakai alaihu sebab dia ada ya sebelum dia. Jadi alaihi, alaihima, alaihim. So, untuk muannas alaiha, alaihima, alaihinna. Untuk anta, antum, antum, alaika, alaikuma, alaikum. Alaikum macam dalam assalamualaikum, ke atas kamu semua. Alaika ke atas kamu seorang. Alaikum ke atas kamu semua, jamak. So untuk muannas anti, antuma, antunna, alaiki, alaikuma, alaikunna. Okey. Untuk saya, alayya, tambah ya, ya. Alayya. Kalau dia maskulin dengan feminin, mereka semua. Kun kan? Alaihun kan? Hunna. Muannas. Kalau mereka tu refer kepada both gender. Alaihum. Hum lah, hum. Hum. Asalnya hum sebab ada ya sebelum dia. Untuk orang Arab kan sebut alaihim. Pasal dia ni grammar lah. Alaihim lah. Dia yang ni sebab apa nama? Fonetik. Sebab fonetik dia. Fonetik dia. Okey. Otherwise kalau ada normal grammar dia hum lah kan. Asalnya hum. Sebab dia alai, him lah. Sebab ada ya sebelum dia. Alai. Ataupun ada bila mana-mana baris bawah lah. Macam kita kata kita buhu, buku dia. Kalau mereka, kita buhum. Lepas tu kita nak kata dalam kitab mereka. Jadi kita kata fi kita bihim. Kena dia ubah sebab untuk senang sebut. Okay. Right? Jadi yang ini ada ya sebelum dia. Jadi alaihim. Okey. Kalau tak ada ya sebelum dia macam min, jadi minhum, daripada mereka. Minhum. Ni sebab ada ya sebelum dia, alaihim. Alaihim, dia ambil baris bawah. So alaihim. So untuk ana, gantikan dengan ya. Alayya. So untuk kami, nahnu, alayna. Alayna. Macam kita baca doa sebelum start belajar. Allah maftah alayna. Allahumma, ya Allah. Allahumma maftah. Allahumma iftah. Buka. Fataha. Allah, ya Allah, bukakanlah. Kita kata iftah. Iftah apa? Ke atas kami. Alayna. Buka ke atas kami. Alayna. Okey. Yang sebelum ni ihdina. Tapi ihdina ni sebagai objek. Okey. Alayna. Allah maftah alayna. Yang ni alaihim. Yang kita jumpa ni perkataan alaihim. So, untuk okay. An'amta fi'il, verb.
alaihim. Okey. So yang lain-lain ni nanti bila kita jumpa bila kita sampai part kita belajar dia, kita akan datang lagi, ya. Kita akan revisit Al-Fatihah ni sampai faham, So again dengan soalan saya tadi, allazina tu refer kepada an'amtu alaihim ataupun refer kepada mereka ni. Mereka. Refer kepada mereka ni. Sebab dia sebut alaihim. An'amta ni yang mana yang di alaihim ni, an'amta alaihim ni yang mustaqim tadilah. Sifat al-mustaqim. Siratal mustaqim. Orang-orang yang ikut jalan yang lurus ni adalah orang-orang yang Allah beri apa? Beri kurnia. Kurnia jalan yang lurus kepada mereka ni. An'amta. Ni daripada perkataan kita biasa dengan perkataan nikmat. Nun ain mim. Bila sampai verb nanti kita faham. An'amta. Ta tu untuk anta. Ta tu untuk anta. Anta yang engkau telah berikan. Ini fi'il madhi, past tense. Yang engkau telah berikan. Yang engkau telah kurniakan ke atas mereka. Apa yang Allah kurniakan ke atas mereka? Siratal mustaqim. Yang sebelum ni kita sebut. Ihdina siratal mustaqim. Kita minta juga. Siratal mustaqim yang mana Allah dah kurniakan kepada orang-orang yang sebelum kita. Yang Allah dah kurniakan ke atas mereka. Maknanya sebelum kita lah. Maknanya sebab benda ni past tense. Yang Allah dah kurniakan ke atas mereka. So al-lazi ni dia translate sebagai whose lah. Whose yang dah dapat. Mereka-mereka yang dah dapat nikmat. Nikmat apa? As-siratal mustaqim. Nikmat jalan yang lurus tu. Yang Allah dah kurniakan. An'amta ni maknanya, ni'ama ni maknanya kurniaan lah. An'amta. Yang ni verb. Nanti bila kita sampai verb ni, it get clear lah. So for now, allazina, mereka yang engkau telah berikan nikmat. Kalau dalam translation bahasa Melayu. Okay? Kalau dalam English ni dia transfer sebagai favors. Nikmat ni favors. Alaihim, ke atas mereka. So dia allazi ni sebab alaihim. Sebab mereka. Ramai jamak. Nampak? Okay. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaiha, sirata ni sebagai mudhaf, maknanya jalan yang engkau telah berikan ataupun kurniakan ke atas mereka. Sebab mereka inilah yang jadi allazi. Kalaulah ini jadi alaihi, jadi dia akan pakai allazi lah. Siratal ladzi an'amta alaihi. Dapat? Bila kita jadikan dia singular. Bila ini jadi singular, yang ni tak boleh pakai allazina, dia akan pakai allazi. Siratal ladzi an'amta alaihi. Nampak? Okay, dia jadi allazina sebab alaihim. Ramai orang yang telah dapat Allah kurniakan nikmat jalan yang lurus. So kalau tafsir dia extend lagi lah. Nabi-nabi, para anbiya, para rasul, para solihin yang sebelum ni. Okey, yang ghairi ni bukan translate sebagai bukan lah. Ataupun not ghairi. Dia asalnya ghairu. So dia jadi ghairi. Ghairi.
alaihim ghairi an'amta alaihim ghairil maghdubi. Okey, sebab dia ni mudhaf ilaih kepada sirata. Allazina an'amta alaihim, dia mudhaf ilaih ya. Allazina ni mudhaf ilaih kepada sirat, kepada as-sirat. Ya, bukan al-maghdubi. Ghadabun, ghadab maknanya marah. So maghdubi ni yang dimurkai lah. Orang-orang yang dimurkai. Jadi bukan apa? Jalan tak sebut lagi lah. Sebab dah sebut depan ni. Dia mudhaf ilaih kepada sirata. Jadi ghairil maghdubi alaihim. Ni mereka, lagi sekali alaihim, atas mereka, bukan orang-orang yang dimurkai. Bukan macam mana jalan orang-orang yang engkau murkai, yang dimurkai. Tak ada engkau kat sini, yang telah dimurkai atas mereka, yang mendapat murka ke atas mereka. Dan bukan dan tidak ad-dhalin ni orang-orang yang sesat lah. Ad-dhalin. Dalam Al-Quran pun ada perkataan ad-dhalun. Yang tu dalam bentuk marfu'. Ini dalam bentuk majrur. Sebab dia mudhaf ilaih. Sebab dia mudhaf ilaih. Dia bentuk majrur. Ad-dhalin dia mudhaf ilaih. Pada ni. Sirata dia dalam konteks al-lazina ni. Sirata jalan-jalan orang-orang yang sesat. So dia mudhaf ilaih kepada sirata. Ad-dhalin. Dhalin. Dapat ni okey. So nanti kita akan datang balik bila kita dah masuk kepada, from time to time lah kita akan refer balik. Termasuk doa-doa, bacaan-bacaan dalam solat macam tahiyat apa semua tu kita tak go through lagi. Doa iftitah pun kita nak kena go through juga yang tu Okey je boleh Okey. Okey. So boleh lah tu. Okey Kebo. Okey Kebo. Mana dah senyap? Oh, aku. Tak, dia punya mute, dia punya sound dia mute. Boleh. Cuba nak tekan unmute. Okey. Turun tekan. Sebab kau punya suara ada echo. Sampai dekat aku. Ada echo. Dia bergema. Oh, echo. Okey. Alright. So slowly apa Al-Fatihah ni kita baca lama-lama akan ni lah. Tapi sebelum tu konsep grammar kita faham. Lepas tu dia punya makna perkataan kita ni macam kita sebut bismillah Bismillah ni. So kita tahu dia start dengan harfu jar. Harfu jar dia tak boleh jadi ayat yang lengkap. So Bismillahirrahmanirrahim ni, bila kita sebut bismillah dengan nama Allah, dengan nama Allah, apa? Sebab dia bukan ayat yang lengkap. So dia jadi macam khabar macam tu je. Dia jadi syibu jumlah. Jadi yang missing dekat dalam bismillah ni adalah apa? Subjek kan? So bila kita datangkan apa subjek, maksudnya diri kita lah. Macam kita kata bismillahi dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah. Maknanya subjek ni kita. Kita dengan fi'il, dengan noun, kita buat apa? Dia ada fi'il. Jadi kita bertawakal dengan nama Allah. Jadi complete lah ayat tu. Sebab ada subjek. Okay. So bismillahi. Okay, dalam konteks ni Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia jadi adjektif kepada lafazul jalalah.
dia jadi adjektif. So Allah ni Ar-Rahman, Allah ni Ar-Rahim. Adjektif kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dalam konteks Al-Fatihah ni Ar-Rahman, Ar-Rahim. Boleh juga kita refer sebagai adjektif kepada Allah. Dan boleh kita dia dalam konteks ni dalam grammarnya dia badal kepada lafaz jalalah lillahi. So dia kena follow badal dengan adjektif dia exactly dia kena follow harkat, dia kena follow baris. Dia kena dalam kes ni majrur dia kena follow dia kena follow exactly. Kalau dia ni ma'rifah pun kena ma'rifah juga. Okey. Rabbi ni dia tak ada alif lam. Tapi dia ma'rifah sebab dia disandarkan dengan al-alamin. So ni ada alif lam, so dia ma'rifah juga. Kalau sambung lagi, Malik ni dia tak perlukan alif lam sebab dia mudhaf. Dia mudhaf. Jadi dia pula disandarkan kepada al-yaum. Al-yaum ni disandarkan pada ad-din yang ada alif lam. So ini pun dia dalam bentuk ma'rifah juga. Definite. Okey. So muzakkar, semua muzakkar. Okey, Malik ni muzakkar. So apa lagi yang dia kena 4 tu? So singular, singular. Balik kepada bentuk kataan isim yang disandarkan, yang dia nak badalkan tu. Substitute English tu. Boleh refer balik pada ni, pada note Eric ni. Note Eric ni kalau macam kita terlupa certain thing, kita just go through lah. Macam sini badal badal yang ini dia kata yang dia bagi tahu kita ni dalam bentuk badal bila datang selepas isim isyarah haza. So haza ni ma'rifah. Datang lagi satu perkataan yang ma'rifah juga. So yang ini dinamakan badal untuk grammar lah. Tapi untuk faham maksud dia tak ada masalah. Kita tengok haza ni ini, al-baitu ini rumah kan. Lepas tu ada bentuk nakirah. Jadi dah dia punya khabar lah. Jadi ini rumah. Kalau bahasa Melayu kena letak, tak payah letak yang sebab dia bukan sifat. Ini rumah baru. Kalau al-baitu ni tak ada alif lam, kita kata haiza, haza, baitun jadidun. Makna ni dah berubah. Jadi ini adalah rumah yang baru. Dapat corner kat sini. Okay, yang ni kena faham lah sebab dalam Al-Quran mana-mana perkataan bahasa Arab kita akan jumpa banyak statement-statement yang kita kena match dia punya based on dia punya form. So ini form dia definite. So hadza al-baitu. Jadi yang ini dalam subjek lagi ni. Dalam subjek hadza al-baitu. Subjek lagi. So ini boleh, kalau kita panggil subjek lah. Ini pun subjek juga. So subjek dia rumah ini. Rumah ini tu as a subject. Tapi kalau kita buang dia tak ada alif lam sini. Haza is a subject. Baitun dia yang ini dah jadi khabar, jadi predikat kepada haza. So yang ini dia masih makrifah, so dia masih dalam konteks subjek. Haza al-baitu jadidun. Jadi translation dia, this house is new. Rumah ini baru. Tak ada alif lam, haza baitun. Okay, dah jadi ayat yang lengkap. Ini rumah. Lepas tu datang jadidun sebagai dia punya adjektif.
Kalau yang ini hadzal baitu jadidun, jadid datang sebagai khabar. Datang sebagai khabar. Ini badal. So yang tadi kita jumpa dalam Al-Fatihah tu, alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Dia datang sebagai badal dan dia kena match apa nama nouns dalam konteks ni, dalam konteks alhamdulillah ni, lillahi dia baris bawah, tu rabbi dia akan jadi rabbil alamin. Okey, dan sambung lagi badal ar-rahman ar-rahim, lepas tu sambung lagi badal maliki yaumiddin. Okey, dia maliki yaumiddin pun Allah juga, ar-rahman pun Allah juga, ar-rahim pun Allah juga, rabbul alamin pun Allah juga. Jadi dia akan ambil baris bawah majrur, macam mana perkataan lillahi tu. Okey, translation tak ada masalah so, bila faham grammar kita faham the whole context ayat ni. Okey, nak apa nama tangguhkan, boleh faham boleh faham yang apa ni daripada Al-Fatihah dia ada tu kita panggil badal lah. So badal ni ada lagi jenis-jenis badal yang lain. Yang contoh kita dah di-introduce ni, badal yang datang selepas isim isyarah. Isim isyarah. Lepas isim isyarah, dia datang alif lam, kataan yang definite. Okay, yang dalam Al-Fatihah tu, dia datang dalam bentuk bentuk alif, dalam bentuk mudhaf ilaih, yang mana yang itu juga ma'rifah jugalah, definite jugalah. Yang macam tadi. Rabbil alamin pun ma'rifah juga. Okay? Dia ma'rifah sebab dia mudhaf. Lagi sekali. Dia ma'rifah sebab dia Rabbil alamin sebab dia dalam bentuk mudhaf, mudhaf ilaih yang definite. Ar-Rahman Ar-Rahim dia ada dalam bentuk alif lam, Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey. So Maliki Yaumiddin, Malik ni datang dalam bentuk mudhaf ilaih yang disandarkan kepada Yaumiddin, which is ma'rifah juga. So dia follow ma'rifah. Okay, dia follow muzakkar, dia follow singular. Dan dia follow majrur. Okey. Sama dengan yang contoh yang sini, hadza dengan al-baitu ni dia ma'rifah, dia definite dengan alif lam. Hadza dia by default dia definite lah. Hadza singular muzakkar. Yang al-baitu ni singular juga, muzakkar. Lepas tu hadza ni dalam marfu' sebab dia mubtada, so dia mesti marfu'. So yang ni dia marfu' dengan dhammah, So hadzal baitu itu subjek. Lepas tu datang khabar jadidun. Main trik sikit, buang alif lam tu tengok apa jadi. Jadi maksud dia dah lain. Dapat nampak maksud dia lain bila tak ada alif lam. Hadza baitun jadidun. Ini rumah yang baru. Kalau translate dalam bahasa Malaysia. Adjektif ni kita tahu yang kan. Kalau orang kata bagi saya kereta yang macam mana dia nak describe tu kita tahu yang tu. Kereta yang baru. Tak ada yang pun boleh faham juga. Kereta baru. Tu tengok konteks lah sama ada nak tahu yang ke tak. Tapi kebanyakan yang bahasa Malaysia moden sekarang yang ni dia banyak drop. Dia tak banyak pakai yang. Yang itu, yang ini dia tak banyak. Dia pakai itu, ini je. Okay. So setakat ni. Esok kita sambung bacaan kita lah. So far. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih istighfarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.